Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ibu bapa pewaris anak-anak tahun 6 Sekolah Rendah Al-Furqan, diharap semua dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan ceria. Jadi insyaAllah pada hari ini saya nak kongsikan tentang ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi calon 2021, iaitu tahun 5, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah kita kongsikan beberapa maklumat. Okey, ujian penilaian kelas KAFA UPKK ni diduduki oleh murid tahun 5 seperti mana yang telah dimaklum. Jadi perancangan sekolah bagi UPKK ni ialah, kita tengok jadual perancangan sekolah pada Julai dan September. InsyaAllah Julai dan September adalah kelas UPKK yang akan dikendali oleh guru-guru subjek seperti yang sedia ada. Kemudian insyaAllah berlaku juga penghayatan cara hidup Islam dan juga amal solat. Ini adalah lisan dan dijalankan oleh guru-guru penilai dan guru-guru senarai, guru penilai, dan kumpulan kecil telah saya kongsikan dalam grup Telegram. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah file tersebut. Dan juga perancangan kita pada hujung Ogos, insyaAllah kita bercadang ada percubaan. Jadi insyaAllah setakat ni kita mampu menjadikan satu percubaan sajalah bagi insyaAllah kepada calon-calon UPKK 2021, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan walaupun sekali dapat membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, calon-calon sekolah Al-Furqan semua dapat menjawabnya walaupun sekali. Dan seterusnya pada September akan ada tadarus dan Al-Quran dan juga hafazan dan tafsir Al-Quran. Ini dilakukan oleh guru subjek lah, insyaAllah. Ini ada penilaian amal, kita panggil lisan lah, lisan, tadarus dan tilawah Al-Quran. Hafazan dan tafsir ni tanpa melihat lah, hafazan kan tanpa melihat Quran. Okey, dan insyaAllah pada bulan Oktober peperiksaan dijadualkan pada 4 hingga Oktober 2021. Setakat ini tiada perubahan tarikh, ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah jadual rancangan Sekolah Rendah Al-Furqan dalam bagi persediaan anak-anak tuan-tuan dan puan tahun 5 2021 ni bagi menduduki peperiksaan UPKK. Baik. Seterusnya, okey, pihak sekolah mencadangkan buku ni, buku soalan sebenar ni, soalan sebenar seleksi soalan sebenar UPKK 2015 hingga 2019. Ini kami mencadangkan lah, ya. Dan kebanyakan murid tahun 5 telah membeli buku soalan ini. Ini insyaAllah kita akan gunakan pada bulan Julai hingga September tu lah perancangan insyaAllah. Okay, sebagai latihan, dan nota akan diberikan oleh guru-guru. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan nak beli buku nota padat sini untuk anak-anak, dialu-alukan lah, terpulang lah. Tapi insyaAllah guru-guru akan bagi nota lah dalam waktu kelas nanti insyaAllah. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan nak membeli buku ni, siapa yang belum belilah, kita mencadangkan. Okay, setakat ni kedai buku masih lagi belum dibuka. Sekarang buku ni ada dekat kedai Pustaka Syafi'i tu ada. InsyaAllah saya dah pernah kontak, cuma dia tutup sekarang. Jadi boleh beli kat Shopee lah insyaAllah, buku ni. Kebanyakan muridnya dah boleh buku soalan ni. Dan saya pun dah serahkan buku ni, kecuali ada 3 orang, iaitu Dia, Batisha, Azwanis dan juga Danish. Okay. Baik, seterusnya. Okey, untuk PCHI tadi, semua guru adalah penilai, kecuali guru besar lah, dan juga guru Al-Quran adalah penilai bagi penghayatan cara hidup Islam dan juga amal solat. Kami ni adalah penilai kepada anak tuan-tuan dan perempuan, walaupun kami tidak mengajar tahun 5, tapi kita untuk kita nak mewujudkan kumpulan kecil. Jadi kita kita menggunakan tenaga seramai mungkin guru lah bagi mengendalikan PCHI ni dan juga amal solat. Dan saya telah kongsikan kumpulan tersebut dalam grup Telegram. Tuan-tuan bapa boleh tengok, InsyaAllah boleh tengok file tu.
Dan ini untuk makluman guru-guru subjek Al-Quran ni. Jadi maknanya selain daripada 6 orang guru ni, maka kami dan juga guru besar, maka kami adalah penilai bagi PCHI dan amal solat. Jadi ini Mu'allim Kamil Zaman dan Mu'allim Muhammad Azwin adalah bagi kelas 5 Umar, Mu'allim Muhammad Azhar dan Mu'allim Nazimah, Mu'allim 5 Osman dan Mu'allim Muhammad Sintas dan Mu'allim Nurul Muna 5 Zubair, insyaAllah. Ini sekadar untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah. Baik, seterusnya, baik, PCHI ni, Penghayatan Cara Hidup Islam ni, apa yang dinilai dalam ini ada empat bahagian. Cuma buku ni, ini sebagai yang dipaparkan ni, anak tuan-tuan dan perempuan dapat mendapat buku photostat ya. Ini buku asal lah. Jadi buku amali solat dan juga PCHI ni, anak-anak tuan perempuan dalam keadaan photostat. Bukanlah macam ni. Ini saya bagi contoh je lah, sebab nak dapatkan ni buku panduan macam nak dapatkan perkataan ni. Ini contoh yang dipaparkan dalam skrin ni. Jadi apa yang dinilai dalam PCHI ialah 4 bahagian tu. Bahagian A peradaban, bahagian B ibadah, bahagian C akidah dan bahagian D sahsiah. Okey, saya nak tunjukkan contoh. Okey, ni contoh soalan PCHI. Dalam buku tu macam ni lah soalan-soalannya. Ini seborang markah yang akan digunakan oleh guru-guru lah, insyaAllah. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, anak pun dah tahu apa soalan yang akan keluar, dia akan ditanya. Jadi boleh buat persediaan, bukan sekadar maksudnya dia hafal doa ni untuk jawab soalan, jawab periksa tak, tapi dia boleh amalkan terus. Boleh tengok ni contoh dalam buku tu pun ada ya, anak-anak tuan-tuan perempuan ada buku tu, dimasukkan dalam list buku termasuk dengan buku aktiviti yang dijual pada awal tahun lepas, awal tahun ni. Okay, ini contoh tuan-tuan dan perempuan. Kemudiannya contoh soalan amali solat, amali wuduk, bermula dengan wuduk, tayamum, cara berpakaian, lafaz azan dan iqamah, dan lafaz azan dan iqamah. Lafaz azan dan iqamah ni ada dia punya pembahagian ni lah, langkah-langkah semua ni, pembahagian markah. Jadi ini contoh jadi sebelum diuji bolehlah diperbaiki dulu okey ini contoh. InsyaAllah benda ni, amali solat ni memang telah dilakukan oleh anak-anak kita pada setiap hari, dan itu adalah kewajipan Jadi insyaAllah cuma kita nak merekodkan saja bagi pemakahan di PKK. Baik, tuan-tuan dan perempuan, okey, jadual UPKK 2021 telah diedarkan kepada pihak sekolah. Okey, setakat ni masih lagi tarikh yang sama, 4 hingga 7 Oktober. Dan ini adalah subjek-subjek yang dijadualkan. Hari Isnin 4 Oktober ialah ulum syariah, iaitu akidah dan ibadah. Selasa 5 Oktober jawi dan khat. Rabu 6 Oktober adab kertas 1 dan kertas 2. Khamis 7 Oktober lughah Al-Quran ataupun bahasa Arab. Ini adalah jadual UPKK setakat ni, insyaAllah. Tarikh dan subjek masih lagi macam ni, tiada perubahan buat masa ni Ini untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita akan kongsikan jadual ni lah, jadual sama ada jadual yang ini atau jadual terkini. InsyaAllah kita akan kongsikan dengan para waris tahun 5 sekalian. Baik, tuan-tuan dan perempuan, seterusnya pelaksanaan peperiksaan sebelum ni tahun 2020 tiada UPKK ditangguhkan, sekadar makluman lah. Jadi calon 2020 akan menduduki UPKK pada tahun ni, maknanya tahun 6 tahun ni akan menduduki UPKK pada tahun ni serentak dengan anak-anak tahun 5 calon UPKK 2021. Jadi seperti untuk tahun ni 2021 akan insyaAllah setakat ni masih lagi akan dilaksanakan. Cumanya berkaitan dengan kenyataan media ni ada 7 perkara. Cuma saya nak ambil yang perkara yang ke-7 ni, maknanya
JAKI merasakan kepentingan UPKK ni terus diadakan. Jadi di sini dinyatakan penilaian terhadap murid juga boleh dibuat melalui pelbagai kaedah. Ya. Jadi diharapkan kita Allah mudahkanlah kita untuk kita menghadapi apa kaedah yang akan dilakukan bagi peperiksaan UPKK ni untuk anak-anak kita, insya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan berdoa supaya Allah mudahkan segala urusan kita, ya. Allah mudahkan anak-anak kita dalam menjawab peperiksaan, ya. Dan seterusnya memberi kejayaan kepada anak-anak kita. Bermula dengan UPKK, seterusnya akan lebih cemerlang di masa akan datang, dan seterusnya mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Okey, jadi sama-samalah kita mainkan peranan kita. Saya memang percayalah tuan-tuan dan puan-puan lebih maklum benda ni, perkara ni dalam pendidikan anak-anak kita ni. Jadi apa yang penting ialah kita bekerjasama dalam menjayakan pendidikan anak kita ni. Jadi insya-Allah banyak sebenarnya peranan kita. Yang penting kita bekerjasama, antaranya lah bagi pihak sekolah, pastikan semua tajuk disampaikan. Kami para guru akan pastikan semua tajuk disampaikan, insya-Allah. Kemudian kami juga berusaha menambah baik prestasi murid di samping sama-sama kita berdoa, usaha dan doa. Dan begitu jugalah para waris, ibu bapa lebih memahami, lebih arif tentang ni peranan masing-masing. Antaranya lah ini cadangan kami, memastikan anak-anak mengikuti kelas, utamanya PDPR ni. Kami percaya kalau kelas bersemuka, insya-Allah tak ada masalah. Anak-anak bersemangat untuk datang ke sekolah. Pukul 6.40, 6.50 dah hadir anak-anak sampai ke sekolah. Dan juga kita juga mohon kerjasama lah para waris untuk menyediakan keperluan untuk anak menghadapi UPKK. Maksudnya keperluan ni termasuklah dari segi mungkin emosi mereka, dan mungkin juga keperluan-keperluan lain, contohnya buku. Okey. Baik, seterusnya saya juga nak mohonlah kerjasama ibu bapa. Ini saya nak kata, saya kongsi, bukan saya nak kongsi lah, cuma saya nak mohon nak tarik perhatian ibu bapa sekalian tentang pentaksiran bilik darjah ni, PBD ni. Kita maklum, anak-anak, pencapaian anak-anak ni disebabkan kalau kita tengok UPSR untuk tahun lepas dah tak ada, bermula tahun lepas tak ada UPSR. Jadi kami para guru perlu melihat perkembangan anak-anak ni, pembelajaran anak-anak ni melalui tugasan-tugasan yang diberi, melalui pelajaran yang ditempuh tu, kefahaman anak masing-masing. Bila bersemuka, insya-Allah kami senanglah nak minta murid hantar buku semua, insya-Allah. Tapi bila PDPR ni, kita mohon sangat kerjasama ibu bapa supaya memastikan tugasan anak-anak tu dihantar, dibuat dan dihantar. Okey, dibuat dan dihantar. Kami sebaik-baiknya hantar ke sekolah. Tapi jika diminta oleh guru, tengoklah setiap hari tu, tengok apa tugasan anak-anak. Jika kami dihantar ke sekolah, lebih baiklah. Tetapi kami fahamlah masing-masing ada kekangan, ada halangan. Jadi sekiranya tak boleh nak hantar ke sekolah, mohon kerjasama untuk ambil gambar kerja tugasan tersebut, kerja rumah ke, buku teks ke, buku tulis ke, buku aktiviti ke, hantar gambar tersebut kepada guru subjek yang berkenaan, supaya kami boleh semak dan kami boleh rekodkan tahap penguasaan anak-anak. Dan kami juga mengharap jugalah kalau dalam Google Meet tu anak-anak memberi perlibatan dalam kelas, ketika dalam kelas. InsyaAllah setakat ni benda tu positif lah, anak-anak memberi perlibatan dalam kelas, insyaAllah. Cuma tugasan tu, tugasan bertulis tu. Jadi mohonlah kerjasama tuan-tuan dan puan, bagi memastikan anak-anak melakukan tugasan masing-masing yang diberi oleh guru, insyaAllah. Dan ini juga sekadar
kita lihat sama-sama lah tentang ponting kelas PDPR ni. Dan untuk ponting sekolah, insyaAllah saya rasa tak ada masalah. Anak-anak tuan-tuan perempuan hebat, memang suka ke sekolah. Cuma mungkin PDPR ni yelah, kita faham lah, dia punya suasana duduk sorang-sorang. Kalau dengan kawan-kawan tu lebih bersemangat kan. Tapi apa pun kita harap lah, mudah-mudahan anak-anak sebab sakat ni memang perlibatan kalau Google Meet ke pun bukan 100%. Jadi sebab kalau hampir 10 orang kadang tak dapat hadiri Google Meet tu, apa pun itu mungkin masing-masing ada masalah. Cuma sekurang-kurangnya kalau tak dapat menghadiri atau tidak dapat hadir dalam Google Meet tu, buat tugasan yang diberi oleh guru. Itu membuktikan anak-anak pun belajar juga. Okey. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa setakat itu saja. Semoga bermanfaat, dan sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah mudahkan, Allah lapangkan kita dan juga anak-anak dalam kita menghadapi UPKK ni, insya-Allah. Semoga Allah bagi yang terbaik. Jadi sebarang komen atau cadangan atau permasalahan boleh kontak saya, Maklimah Nurul Aini, pada 013 392 9991. Wallahualam. Lagi sekali saya mohon maaf segala kekurangan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.